Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara Al-Fadhil Ustaz Hanafi, seluruh pengusi, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ustaz Hanafi ni dia tenaga mubaligh. Mubaligh ni pendakwah yang duduk di bawah MAIPS, Majlis Agama Islam Perlis. Dengar dia bercakap tu kita tahu dia bahasa dia lain sikit. Ustaz Hanafi ni dari Kemboja, betul? Jauh orang Kemboja, international ni. Jawatan kuasa masjid, pertama saya ucapkan terima kasih banyak di atas kesudian menerima program kita ataupun lawatan kita ni. Saya tahu musim ni susah sikit, PKP ni, tapi kalau kita tak mulakan nanti macam sunyi, langsung tak mula. Kita dah boleh Jumaat, dah banyak kali Jumaat dah, dan kita telah luaskan Jumaat. Ada cadangan supaya Jumaat dibuat beberapa kali, maksudnya selepas satu sesi dibuat sesi yang lain. Itu dibincangkan di peringkat Malaysia, mufti-mufti bincang. Cuma kebanyakan mufti-mufti tak setuju kerana kata ruang masih ada. Ruang masih ada, penjarakan dibuat, ruang masih ada, sampai di luar pun boleh solat lagi. Jadi tak perlu diulangi. Maksudnya kalau nak, bukan ulang, tak perlu dibuat banyak sesi. Kalau kita pergi ke negeri-negeri Europe, di Eropah, ataupun kita pergi ke UK pun, saya banyak di sana juga, dia tak cukup ruang solat dah. Dia solat Jumaat yang pertama, habis keluar selapis, masuk sesi yang kedua pula. Kalau tidak, ruang tak cukup. Tapi kita kata di Perlis ni insya-Allah cukup kot. Jarak telah diringkas, disingkatkan, didekatkan, dan kemudian boleh solat sampailah ke Padang tu boleh. Melainkan hujan lah. Kalau hujan tak apalah. Sebab tu semua orang bawa sejadah masing-masing. Maka tidak ada alasan bagi satu orang mukallaf yang cukup syaratnya, yang tak terhalang oleh apa-apa halangan pentadbiran SOP, wajib kepadanya untuk hadir Jumaat. Tu kena pesan kat kawan-kawan kita. Dia tak, aku tak pergi, tengok 2-3 minggu je kot. Tak boleh lah, dia wajib datang. Pasal tak ada halangan dah untuk dia datang. Dan kita dapati masih lagi ramai orang yang tak datang. Dia buat tanya pula, boleh pergi dah kah? Kan? Padahal semua dah tahu boleh hadir Jumaat, bukan boleh, wajib hadir Jumaat. Mungkin orang tanya, pasal apa 18 tahun tak boleh? Yang tu ijtihad pemerintah. Sebab kita bimbang kalau 18 tahun ke bawah ni budak-budak sekolah, takut kalau dia, na'udzubillah, kalau dia terkena, dia pi ke sekolah sekali ni, bawa balik ke sekolah dia. Jadi kita kira 18 tu kita ambil hak balik, hak nak ujung lah dalam mazhab Hanafi dan seumpama Malik, seumpamanya ada berbagai kaul yang ambil yang lewatkan sedikit. Itu tujuan dia daripada tanya pasal 18 ya. Pasal nak selamatkan sekolah, takut kalau terkena. Ni pun kita tak pasti lagi, mudah-mudahan selamatlah, kita doakan. Kerana bila orang luar, pelajar-pelajar masuk universiti, semua masuk daripada negeri luar, akan masuk semula ke Perlis. Maka sebab itu masih kita berhati-hati dalam hal ni. Tak apa, masjid tuan-tuan ni Masjid Ibnu Sina. Ada permohonan masjid tuan-tuan ni
untuk ditukar nama. Ada atas beberapa perkara lah, tapi ada dibincangkan lah, saya tak boleh sebut pasal dia tak rasmi lagi. Tentang nama baru ke apa, kemudian akan diisytiharkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tadi petang tadi ada orang hantar satu video, jadi saya tengok video tu. Negeri mana ada tok syekh dia ke apa, dia ambil berkat, dia duduk tempat tinggi, dipijak kepala pengikut dia tu, dijurih kaki dia, depa ambil ayat tu lah. Dan kebetulan saya duk tengok tadi ada orang duk tanya saya juga, kenapa ada orang boleh terpengaruh benda-benda macam ni? Manusia ni tuan-tuan pelik, dia boleh terpengaruh benda macam ni. Dulu kalau tuan-tuan masih ingat Ayah Pin ni tak apalah kan, baca pun tak apa nak arti, baca surah Abang pun terkalih, tapi ada pengikut dia macam-macam, artis lah, macam-macam orang ikut. Agama-agama ataupun ajaran-ajaran yang sesat dan salah, antara ciri dia, dia akan mengagungkan pemimpin agama tu. Itu nak membezakan dengan ajaran Islam. Dia akan mensucikan pemimpin itu di peringkat sampai nak jadi macam Tuhan, atau seolah-olah kalau jelmaan Tuhan. Itu yang kita tengok, kebanyakan menyembah pengasas. Hal ini tidak dapat dipahami oleh manusia melainkan apabila mereka mempelajari ilmu tauhid. Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu ta'ala, dia meriwayatkan bahawasanya ahlul kitab daripada Najran mari jumpa Nabi SAW. Tanya Nabi, ya Muhammad, aturidu an na'budaka kama ta'budun nasara Isa bin Maryam? Wahai Muhammad, kau mau supaya kami sembah engkau macam mana orang Kristian sembah Isa bin Maryam ke? Nabi dengar. Ini wakil ahlul kitab ni, orang pandai kitab lah, orang yang baca kitab. Ini saya nak sebut ni, tuan-tuan perhati elok-elok, apa beza manhaj ahlus sunnah ni dengan selain daripadanya. Bila tuan-tuan tengok ada orang, bila dia dakwah, dia jadi tok guru ke dia jadi tok syekh, dia kira nak angkat diri dia bagi tinggi, pengikut tu kalau boleh duk makan bekas dia, minum bekas. Apa beza dia? Nabi kata, ma'azallah an na'buda ghairahu wa ya'mura bi'ibadati ghairihi wa ma bidzalika ba'athani wa ma bidzalika amaroni, kata Nabi. Nabi kata, ma'azallah, maha suci Allah, untuk aku nak suruh orang sembah selain daripada Allah dan menyuruh orang beribadat selain daripada Allah. Bukan itu diangkat, dihantar aku, dan bukan itu disuruh kepada aku. Allah turun firman-Nya di dalam surah Ali Imran. Allah kata, ma kana li basharin an yu'tiyahumullahu al-kitaba wan nubuwata, al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun wa la ya'murukum an yattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apa maksudnya? Maka li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata. Tak
tak wajar bagi satu manusia yang Allah bagi kepadanya kitab, hikmah, yakni kepahaman dia, dan nubuah, kenabian, thumma yaqula linnas, kemudian dia kata pada manusia, kunu ibadan li min dunillah, kamu semua sembah aku selain daripada Allah. Walakin, kata Allah, tetapi kunu rabbaniyina, kamu kena jadi rabbaniyin. Apa rabbaniyin? Rabbani ini banyak makna dia. Salah satu makna dia, rabbaniyin maksud al-ulama, al-fuqaha, al-hukama, al-atqiya, banyak dia mana. Ulama, alim, faqih, dan juga menjadi sadah, menjadi pemimpin, menjadi ulul amri, yang menguruskan urusan orang dengan kepahaman yang betul tentang agama. Tu rabbaniin. Walakin kunu rabbaniin, kamu kena jadi rabbaniin bima kuntum tuallimun alkitab, dengan apa yang kamu ajak orang tentang kitab, wa bima kuntum tadrusun, dengan apa yang kamu belajar, kata Allah. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaban, dia tak suruh kamu ambil malaikat dan nabi jadi Tuhan. Aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun, adakah mungkin dia akan menyuruh kamu dengan kekufuran setelah kamu menjadi orang Islam? Sebab itu Nabi SAW jaga masalah ni. Bila orang duk mai duk angkat Nabi bagi tinggi sangat ni, Nabi kata la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam, walakin qulu Abdullah ana abduhu wa qulu Abdullah wa rasul. Jangan kamu melampau kepada aku seperti mana melampaunya Kristian kepada Isa bin Maryam. Innama ana abdullah, sesungguhnya aku ni hamba Allah. Wa qulu Abdullah wa rasuluh, katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Sebab itu kita sebut Muhammad abduhu wa rasuluh, hambanya dan Rasulnya. Pasal apa duk sebut hamba tu, sebut Rasul cukup? Takut manusia ni dia suka nak lajak. Pasal dia dah lajak dah kepada Isa bin Maryam, dia tengok lain sikit, dia lajak. Dan apabila orang tu tidak ikhlas mengajak kepada tauhid, dia suka orang lajak ni. Kalau boleh orang duk besarkan dia, duk cerita tentang mimpi dia, duk main minum ayak kaki dia, ayak tangan dia, dia syok. Dia nak besarkan diri dia. Nabi daripada awal nak elak benda ni. Bukan Nabi tak ada keberkatan, ada. Bukan tak boleh tabarruk dengan asar Nabi, dengan ada. Tapi jangan melampau, berlebih-lebih. Sebab tu kita sebut selalu Abdullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Dan Allah seringkali apabila sebut tempat-tempat yang menunjukkan kehebatan, Allah sebut dia hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya. Dia tak kata menjalankan Muhammad. Pasal ni ajaibnya cerita ni. Daripada jalan malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang ni manusia tak boleh buat. Takut kita duk sangka Nabi ni super power dia. Dia tak kata yang menjalankan Rasulnya atau menjalankan Muhammad, yang menjalankan hambanya. Supaya kita tahu Muhammad hanyalah hamba. Sebab apa? Sebab nak jaga tauhid. Nabi Nuh alaihi salam selepas Nabi Adam, kata Ibnu Abbas, 10 kurun Nabi Nuh datang. Sebab manusia mula melakukan syirik.
Macam mana syirik dah? Baca surah Nuh. Pagi-pagi tu imam kita dah baca. Qala Nuhun Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Apa Allah kata? Wa qala Nuhun, kata Nuh, Rabbi innahum asawni, wahai Tuhan, mereka melawan aku. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu, dan mereka ikut orang yang hartanya, wa waladuhu, dan anaknya tidak menambah harta dan anaknya melainkan kerugian. Wa makaru makran kubara, mereka buat perancangan yang besar. Apa perancangan mereka? Dia perancang, dia ni geng-geng hak kepala masam ni lah, hak orang awam ni dia ikut. Jenis yang kepala dalam masyarakat ni, dia kata la tadharunna alihatakum, kamu jangan tinggal Tuhan-Tuhan kamu, wala tadharunna waddan wala tadharunna waddan wala suwa'an wala ya'uq wala ya'uq wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kamu tanggai waddan lagi, wala tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala dan suwa'an wa yaghuth ya'uq dan nasra. Jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu, jangan kamu tinggal hak lima ni, waddan, suwa'an, yaghutha, ya'uqa, nasra. Lima ni siapa? Kata Ibnu Abbas, lima ni hadhil asma rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama orang-orang saleh di kalangan kaum Nabi Nuh. Idza halaku, bila mereka dah mati, orang soleh ni, orang baik, ulama, fa auha syaitanu ila qaumihim, syaitan bisik kepada kaum mereka. Apa syaitan bisik pada kaum mereka? Syaitan kata, ni macam ni mereka ni dah mati, hampa dah tak ada tokoh dah, isu hampa tak ingat ajaran dia apa. Lah ni hampa pergi buat patung. Tak mana tempat hampa majlis-majlis hampa tu, letaklah patung tu. Bukan apa, bukan nak sembah, tapi nak ingat kepada ajaran tu. Jadi buatlah ada patung waddan, yaghutha, kan, suwa'an, yaghutha, ya'uqa, nasra. Jadi bila mai duduk dalam majlis ni, inilah tokoh-tokoh kita dulu ni, banyak berjasa pada kita, mengajak ajaran agama kat kita. Tak apalah peringkat dia apa, mati dah peringkat orang tua-tua tu. Mai nak cucu bila masuk tengok, tunduk sikit hormat. Ni Tok Alim ni. Mai generasi yang lain akhirnya sembah. Mari Allah kena hantar Rasul nak pergi sesat. Asalnya adalah orang saleh, bukan asal orang jahat. Tuan-tuan pernah tengok ada tokong hak bubuh lebay atas kepala, dilangkaui dah situ. Ada orang bukan Islam, tokong, saya pergi tengok di Penang ada satu, buah lebay untuk minta nombor ekor. Bila nak minta nombor ekor, kawan nak minta tu pun kena pakai lebay juga. Hormatkan Tuan Alim tu.